bagi segmen seterusnya, pengaruh rakan sebaya ataupun pengaruh rakan sebaya ataupun pengaruh dari rumah. Jadi itulah sebetulnya perkataan berkenaannya. Baik, Atul. Jadi kita ni akan bersama narasumber kita yang sama-sama mengongsikan, iaitu bersama Puan Nur Syarina alias Nur Diana binti Abdul Rahman, itu pakar motivasi. Jadi Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Cukup pengaruh menarik rakan ni. sebaya ataupun pengaruh dari rumah. Ya. Betul ya? Ia menjadi satu pertanyaan sebetulnya. Pengaruh rakan sebaya ataupun pengaruh dari rumah. Jadi mesti ada intonasinya tu supaya orang memahami apa tajuknya kita pada hari ini. Baik, terlebih dahulu kita bersama dengan Puan Nur Syarina untuk mengongsikan apa sebenarnya tajuk tersebut, berkaitan dengan apa? Okey, sebetulnya pengaruh rakan sebaya ataupun pengaruh dari rumah ini merupakan menuju kepada buli lah. Jadi kita ni mau tahu buli ini asalnya daripada mana? Adakah ianya daripada pengaruh kawan ataupun ia dibesarkan daripada situasi dari rumah tersebutlah. Baik, berkaitan dengan pengaruh tersebut, ia berkaitan dengan buli. Jadi mungkin ada yang kurang memahami apa sebenarnya perkataan buli ini, Puan. Okey, buli ini disebut sebagai sikap yang mana setiap seorang itu atau individu, dorang merasakan ada sikap superiority. Maksudnya dorang yang lebih berkuasa daripada orang-orang yang lain lah. Sama ia bulian ni ia akan ditujukan dan dilakukan secara berterusan dengan sengaja. Dan ia ada niat lah untuk orang yang menyebabkan kecederaan bukan saja dari segi fizikal, mental dan juga psikologi. Jadi bulian ni ia ada macam-macam jenis dan juga punca yang mengakibatkan bulian ni salah satunya daripada faktor keluarga. Yang faktor keluarga ni yang mana dari awal tadi yang pengaruh dari rumah. Jadi mengapa faktor keluarga ini penting? Jadi tani tahu keluarga ini ia merupakan satu institusi yang mana setiap kanak-kanak dorang memulakan dorang punya pendidikan awal secara informal daripada keluarga, daripada rumah. Jadi kalau sekiranya seorang anak atau individu itu dibesarkan dengan keadaan rumah yang mana orang selalu menggunakan kekerasan, selalu menggunakan kata-kata yang kurang menyenangkan, jadi ia boleh membentuk mindset ataupun cara pemikiran. Seterusnya ia boleh menyerap menjadi satu personality arah anak tersebut, membesar dengan keadaan yang kasar, suka memukul orang. Lepas tu ia akan juga ia boleh menyebabkan tingkah lakunya cenderung kepada keganasan, menganu kawan. Jadi sebab itulah sebolehnya disarankan bagi ibu bapa untuk membesarkan anak dari kecil itu, memberikan kasih sayang sepenuhnya, menunjukkan nilai toleransi, prihatin sesama adik-beradik yang lain. Jadi dari sanalah ia boleh efek psikologi yang baiklah. Okey, tadi kami sudah mengetahui apa sebenarnya pengaruh rakan sebaya ataupun pengaruh daripada rumah, dan kemudian ianya berkait rapat dengan buli. Jadi sisi bagaimana sebenarnya impak dan juga kesan yang akan terjadi kepada mangsa buli? Okey, kalau impak dan kesannya ini seperti yang saya cakapkan tadi, satu, ia ada kesan arah psikologi seseorang yang mana ia kalau buli ini berterusan, ia boleh memberikan impak ataupun keadaan otak yang tidak normal, yang mana salah satu fungsi utama otak yang namanya corpus callosum, ia merupakan satu tempat yang mana ia menghubung antara dua side otak itu. Jadi kalau otak yang tengah-tengah ini, bahagian tengah-tengah ini mengalami orang perubahan secara drastik, si mangsa akan mengalami masalah ingatan dan penglihatan. Jadi selalu kalau tani dengar mangsa buli, selalunya dorang merasa gelisah ataupun tersisih,
dan rasa keyakinan diri itu makin menurun. Jadi secara tidak langsung ia boleh memberi impak dan kesan kepada dorang punya pembelajaran dan persekolahan. Dorang indah dapat fokus lah masa belajar. Okey. Baik, ingin mengetahui je Puan, pada ketika ini ramai yang masih lagi kurang faham apa artinya buli berkenaan. Kadang-kadang mereka ini hanya baibon saja katanya. Contoh saja apa ni, kanak-kanak maklumlah ada saja kan dijadikan bahan jenaka kepada anak-anak. Jadi adakah paibunan itu bagi mereka satu buli ataupun sebaliknya? Okey, dari segi itu Tani mesti tahulah. Tani mesti tahu buli ni ada macam-macam jenis. Buli fizikal, buli lisan, buli secara apa tu orang psikologi dan cyberbully. Cyberbully ni yang Tani nak nampak. Jadi kalau secara fizikal Tani ambil maklum memang ada tolak ke, pukul, cubit, tendang. Jadi ia punya kesan memang nampaklah dari badan, lebam-lebam apa. Kalau dari psikologi, ia more towards ke apa tu orang bercakap, menghina, merendah-rendahkan, memberi gelaran. Jadi jadinya yang ani ia akan memberi kesan lah sama kesan dengan fizikal. Dan seterusnya ialah cyberbully. Cyberbully ini merupakan sesuatu yang kebiasaan berlaku juga. Pasal masa ini memang keadaan kanak-kanak memang nyorang terdedah dengan gadget awal. Jadi mereka akan main game. Kan selalunya dalam game ada ruangan chat. Ada ruangan chat, ada juga yang apa tu yang boleh ada voice over. Jadi dari sana dorang memang tidak mengetahui ini siapakah, siapa dengan username lagi. Jadi dari sana dorang boleh mengucapkan. And then kalau sebolehnya bila di sekolah memang selalu didengar macam kami bermain saja, kami baibun saja. Tapi dari segi sekolah, pihak guru-guru dan tenaga pelajar haruslah peka sekiranya ia berlarutan. Berlarutan dan boleh menjejaskan si mangsa lah. Dari segi macam ia diam-diam ke, kemurungan ke, sampai satu tahap si mangsa akan ponteng sekolah. Dia jadi takut. Jadi dari sana pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa perlu lebih peka sama ada anak itu si mangsa ataupun anak itu adalah yang membuli. Okey, tepat sekali. Dan kita mengetahui Muammar, kita pernah menemubual pakar daripada Kementerian Kesihatan mengenai dengan kesihatan mental. Dan kesihatan mental ini ada juga berlaku di kalangan remaja dan juga anak-anak. Dan juga kesannya pada untuk di kalangan pelajar-pelajar sebetulnya. Jadi disebabkan, saya bertanya kenapa, apa penyebab utama kesihatan mental itu berlaku kepada para pelajar. Kebanyakannya kes-kes berlaku disebabkan buli. Jadi seperti yang Puan terangkan sebentar tadi. Dan juga bila ianya berlaku dengan perkara semikian, bagaimana cara untuk kita mengatasi masalah ini? Okey, cara untuk mengatasi ia mesti dua belah pihak. Dari segi keluarga dan juga pihak sekolah. Jadi kalau dua belah pihak memberi atau mengajar patutnya orang kebaikan atau empati, dari sana dari sejak awal lagi, terutama sekali dari rumah lah, sebelum anak berganjak kaki ke sekolah, memang harus dan wajib diterapkan rasa empati, rasa kasihan. Juga dorang perlu diberi didikan agama. Jadi bila anak itu diberi didikan agama, segala nilai-nilai murni yang untuk dipraktikkan ke hari-hari, jadi ia lebihnya orang membentuk kepribadian dan personality yang lebih elok lah. Jadi juga ibu bapa ini perlu lebih terbuka bila mendengar luahan dan keluhan anak. Jadi di sini ibu bapa benar-benar memainkan peranan penting, sebab indah semua ibu bapa boleh bersifat terbuka ataupun proaktif lah. Jadinya bila anak tersebut memberitahu sesuatu yang berlaku di sekolah, kadang ibu bapa terlalu sibuk, indah mendengarkan macam indah apa tu kawan tu bermain saja. Jadi dorang yang menepis cara luahan anak tersebut. Jadi caranya
kalau bagi saya lah, saya sarankan untuk ambil satu masa atau waktu yang sesuai untuk berinteraksi dengan anak-anak. Jadi di rumah tu kalau macam lepas balik kerja apa, jadikan kebiasaan untuk ambil satu masa, allocate masa itu, tanya apa yang terjadi di sekolah, apa saja yang dimain di sekolah, siapa nama kawan. Jadi Tani patut ambil tahu apa tu keadaan anak itu sendiri. Lepas tu another one is Tani perlu ajar anak untuk tidak membuli. Jadi kita perlu memberi exposure arah anak supaya ia tahu bully ini apa. Adakah sifatnya atau sikapnya yang suka macam tiba-tiba ampas-ampas orang itu boleh diambil sebagai bully? Adakah dari caranya bercakap kasar itu diambil bully? Jadinya Tani juga perlu memberitahu dan Tani peka sebagai ibu bapa, Tani peka apa tingkah laku yang boleh mendorong kepada bully ini. Jadi cara paling mudah Tani lihat caranya bergaul di rumah sama adik-beradiknya yang lain ataupun caranya bergaul sama indongnya. Adakah dari kasar kah? Adakah caranya macam suka tandang-tandang, menjeling kah, mengeluarkan lidah kah? Atau ini ada banyak-banyak cara. Pasal kanak-kanak ni dorang masih alum tahu macam mana untuk mengekspres diri dorang. Kadang dorang boleh nyorang meluahkan rasa marahnya dari cematu. Jadi ia indah didengari, mudah dorang membuat kelakuan lah yang macam itu tu. So, jadi bermakna ada perubahan pada perubahan anak-anak tersebut ya, dengan masalah-masalah sedemikian punca. Bully ini memang sukar untuk kita dibendung, dan sudah setentunya kita ni mengharapkan agar kita akan dapat mengawalnya dengan sebaik mungkin. Baik, itu antara pengungsian daripada Puan yang mengatasi masalah bully tersebut. Bagaimana pula dengan saranan Puan kepada kanak-kanak mengenai dengan perkara ini? Okey, saranan ada dua sajalah kepada yang dibuli, iaitu mangsa. Jadi sebagai orang yang dibuli ini, sepatutnya mereka apabila berhadapan dengan kes bully atau orang yang membuli, wajib dorang walk away. Maksudnya tinggalkan tempat itu. Kalau ia tahu dalam satu jalan itu ada pembuli itu di sana menunggu ia, jangan lalu jalan itu, ambil jalan alternatif. Dan membiasakan diri untuk bercakap tidak ataupun jangan, atau membagi tahu berhenti. Jadi bully kalangan usia yang dari muda lagi ni, dorang kalau dibalas dengan fizikal juga, macam yang membuli itu menumbuk, dibalas lagi dengan tumbukan, ia akan menjadi sesuatu yang lebih besar lah. Jadi lebih elok jika bercakap secara baik. Jadi bercakap secara baik itu macam contohnya, maaf, aku tidak mau macam inilah, aku tidak mau berjumpa dengan kau lagi kah, macam itulah. Dan ia juga boleh, kan selalu orang bulian ni tolak. And then kalau kanak-kanak yang dibulian ni, ia bolehnya orang menetralisasikan keadaan itu dengan bawa berjenaka. Maksudnya macam bila ia balas balik dengan berjenaka, orang itu macam boring juga ya aninya, ia indah apa tu respon arah yang kena bully. Jadi bila ia menunggu respon ia mau ia yang dalam kuasa. Jadi bila ia punya power dan kuasanya indah diendahkan, indah tiak. Baik, bagaimana pula dengan ibu bapa? Ini memang dia dapat dinafikan bila anak-anak ini memang mengalami situasi sedemikian. Sebagai ibu bapa, memang kita ni akan berjumpa dengan anak-anak. Tapi apakah tindakan yang betul? Adakah kita berjumpa dengan guru-guru ataupun berjumpa dengan anak sedemikian, ataupun kita berjumpa dengan ibu bapa mereka ini? Okey, kalau dari segi ibu bapa yang anaknya dibuli, okey, cara yang terbaik bercakap dulu dengan anak, bawa anak itu berjumpa dengan guru-guru. Jadi dari sana bukan didengar satu sided lah, satu pihak. Sebab Tani mau tahu macam mana jalannya. Jadi Tani bawa anak itu jumpa dengan cikgu juga. Jadi di sana guru pun membaginya orang perhatian penuh lah. Jadi kadang guru-guru ni boleh melihat
dalam keadaan classroom itu, sama ada benda yang inda kebiasaan berlaku atau inda. Jadi guru ia lebih peka lah. Bilanya dua belah pihak ini berkomunikasi dengan baik, jadinya solusi untuk buli ini senang untuk dibincangkan. Daripada kebanyakan anulah macam terus saja betul. Jumpa dengan anak tanpa anulah, sepatutnya berbincang dengan yang orang dewasa inilah secara terbuka dan secara baiklah. Baik, Okey, itu dia ya yang telah pun dikongsikan yang mengenai dengan apa wawancara kita pada hari ini, pengaruh rakan sebaya ataupun pengaruh dari rumah, dan juga apa yang kita ni bongkaitkan adalah buli. Jadi kita ni perlu mengetahui sebenarnya dan juga menerangkan kepada anak-anak kita kerana pendidikan awal daripada rumah mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi, dan sekiranya perkara ini berlaku daripada rumah, macam mana tadi kamu betulkan, perlunya ada penyelesaian dan juga penerangan lebih awal lagi, dan sekiranya ia berlaku daripada rakan sebaya juga perlunya kita menerangkan kepada anak-anak kita ya mengenai dengan buli, apa kesannya dan juga sebagainya. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Nur Syarina alias Nur Diana binti Abdul Rahman dengan pengungsian telah pun dibawakan sebentar tadi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam.